Meeting. Boleh. Itu saya kata bengkel kita hari ni ramai pakar-pakar. Okay, ramai pakar-pakar kita boleh share pengalaman Tuan Zahri sendiri dan yang lain-lain juga. Bukan saya Tuan Zahri tapi yang lain-lain. Dan saya rasa itu adalah cabaran kepada kita. Bukan kepada kementerian, bukan kepada pegawai di kementerian, bukan kepada cikgu seorang, tapi semua daripada kita. Cabaran kepada kita untuk kita melaksanakan hot high order thinking untuk anak-anak kita. Dan saya rasa ini antara dia punya noktah-noktah permulaan. Sebab kita bermula bulan 7, betul tak tuan-tuan? Betul lah bulan 7. Dia sebab kalau kita tengok pengalaman researcher yang lepas, long time ago mereka telah mula. Kita baru bulan 7. So cabaran kepada kita untuk bersama-sama melaksana pembina dasar, consultation daripada luar, pakar runding daripada luar, IPT, MPTS untuk menggerakkan isu HOT ini. Dan seperti mana yang Tuan Zahri cakap tadi, the issue is pelajar perlu didedahkan dengan HOT. So antaranya masa untuk pendedahan tersebut semasa proses PDP lah. Semasa proses PDP. Tak semestinya dengan formal banking, formal workshop, formal seminar, tetapi dalam proses PDP continually berlaku. Continuity itu berlaku ke penerusan istiqomah program HOT tadi telah dilaksanakan di dalam proses PDP bilik darjah. Apatah lagi persediaan untuk guru-guru. Pada itu antara perkara yang difikirkan oleh bahagian Kementerian Pelajaran, bahagian whatever curriculum dan sebagainya untuk membantu guru-guru di sekolah. Dan saya rasa benda ini pun telah difikirkan dan insyaAllah kita harapkan usaha-usaha selepas ini kita akan tengok dia punya bunga-bunga yang akan keluar. Okay? Setelah kita tengok dapatan hasil pertama anak-anak kita PT3 keluar nanti. Dan saya yakin seperti mana saya sembang dengan Cikgu Nora tadi, anak-anak kita yang telah mengalami setahun, 5 bulan, 4 bulan, bahkan mungkin 2 bulan, cara pemikiran mereka bila mereka naik form 4 akan berbeza dengan form 4 yang sedia ada. Betul tak tuan-tuan? Itu baru 2 bulan sebulan HOT dijalankan. Apatah lagi kalau ia bayar telah berjalan. Okay, so ready lah parents kat rumah nak menangani anak yang 21st century ini. Okay, itu sebagai lontaran daripada Tuan Zahri tadi. Terima kasih Tuan Zahri di atas respon tadi. So seperti kita berbalik kepada slide kita, maksud kat sini ialah no hands up ini bermakna seperti mana kata Puan Sharifah yang first session tadi, bermakna kita melontarkan soalan kepada anak murid kita, bagi let's get things first sebelum dia mengangkat tangan. Jangan jadi perangai setengah orang Arab tiba-tiba je angkat tangan. Okay, belum lagi soalan habis dilontarkan, soalan dia well known everything. Okay, teacher choose students to answer the question. Maksudnya budak dah ready. Okay, pelajar dah ready, murid dah ready. Okay, itu antara perkara-perkara yang kita kata, engkau jawab. Bukan itu amalan kita. Belum sempat lagi soalan dikeluarkan. So ini adalah strategi bagaimana HOT nak dilaksanakan, pemikiran aras tinggi nak dilaksanakan dalam proses pembelajaran bilik belajar. Seperti mana saya kata tadi, kita punya hambatan masa kurikulum nak dilaksanakan dalam dia within 35 minit, tapi tak apa, kita try to implement perkara tersebut. Phone a friend, itu yang dibangkitkan oleh Tuan Zahri tadi. Okay, empower struggling students who does not have the answer to your question by asking them to choose the 3 students who do have an answer ready. Bermakna kat sini seperti mana kita tengok dalam TV, gunakan talent hayat. Okay, itu maksudnya untuk mudah kita ingat. Bermakna okay, Ahmad, aku tak tahulah, aku faham kau apa cikgu cakap, cikgu Nora cakap tadi. Siti kau faham sikit, cuba kau beri apa jawapan dia. Bermakna dia menggunakan rakan peer group dia untuk membantu dia. That means dia try to ask question kepada kawan dia balik. Setelah cikgu memberi masa, time, with a time tadi untuk mereka menjawab kepada soalan-soalan cikgu tadi. Students give the answer. Kalau macam kita dalam konteks agama kita kan, macam kat rumah lah, bila dah usia 40 lebih ni, nak
Dah masuk posiri ni kalau mengajar Quran kat rumah tu. Okey, abang baca, baca. Adik baca, baca. Abang apa tak tegur adik tu? Kita bagi power kat abang dia, so tegur adik dia baca Quran. Sebab kita dah terletak atas katil dah, tak larat dah. Bermakna kat sini kita menggunakan sistem nakib. Kalau dalam agama kita ajar, nakib ni makna mereka yang students kita yang dah ada ilmu, yang dah ada kemampuan untuk mengajar kawan dia, junior dia. Saya ingat dulu masa saya belajar AdMed, masa di College Islam dulu, balik sekolah aja, lepas asar setiap hari pergi ke dorm abang-abang tingkat 5. Sebab apa nak belajar AdMed? Sebab saya yakin dengan cara peer group saya lebih memahami AdMed. Memang betul dengan cara macam tu. Macam tu juga masa saya belajar di UPM, masa saya buat PhD pun sama, belajar advanced statistik pun sama. Kita ustaz nak belajar advanced statistik, cikainya lah rasa. Orang dalam kelas tu ada orang matematik, orang TESA, kita ustaz. So tak apa, dengan peer group kita lebih memahami. Lastly, Dr. Majid Kontin cakap, okey Adri, tolong bagi kelas hari ni. Bermakna apa? Bermakna kita boleh menguasai. Itu saya kata, macam juga anak-anak murid saya ikut kelas research methodology, mereka lagi faham daripada saya. Sebab tu sampai satu isu, kenapa murid-murid Dr. Adri Rahman AA-? Murah sangat ke markah dia bagi? No. Itu adalah pelajar punya hak. Mereka mampu menjawab, saya bagilah AA-. Tapi dalam satu sen selepasnya, ramai pelajar mendapat C-. So bermakna mereka tidak menggunakan phone of friend tadi. Sebab tu, especially kalau kami di sini, pada mereka yang nak menyambung master di sini, okay, yang menjadi hambatan mereka ialah KP2, okay, keadaan pendidikan 2, sebab dia melibatkan statistik. So that's kind of phone of friend merupakan senjata yang ampuh untuk mengatasi masalah tersebut. Begitu juga di sekolah, di dalam bilik darjah saya nampak, okay, cikgu-cikgu cuba mengenapasi, lah, budak ni dia ada masalah, bukan sahaja dari segi disiplin, dari segi ilmu dia, konten ilmu dia tak berapa pick up. So gunakan kawan dia untuk membantu, kawan yang rasa mampu untuk mempengaruhi. Jangan pula kawan tadi dipengaruhi. Okay, so itu menunjukkan kepada kita phone of friend adalah merupakan salah satu quick strategi untuk kita menjalankan, okay, melaksanakan high order thinking di dalam bilik darjah. Pemikiran yang mempunyai aras tinggi dengan cara kawan yang membantu. Okay, next tuan-tuan. Stage question. Lompat satu anak tangga. Pernah naik tangga batu cave tak? Pernah tak? Saya pernah lah naik tangga, tapi bukan batu cave, katedral saja. Tinggi jugalah. Nak ceritanya, analoginya macam itulah. What, when, how. Itu memang menjadi amalan guru-guru di dalam bilik darjah. Cuma kita kena ingat, yang strategi saya bagi awal-awal dalam slide tadi, kekerapan satu dan kesaksamaan. Adakah stages questioning tadi kita meraihkan dua perkara tersebut? Kekerapan average of student, merasai, dan juga saksama tadi. Okay, the level stages questioning tadi, to increase level of challenge. Alah, budak ni memang soalan aras dia, aras kefahaman, aras pengetahuan. That's it, itu saja. Kita tidak ada motivasi untuk mengemukakan soalan yang berbentuk, yang untuk hak kepada anak-anak didik yang macam yang kurang, yang sederhana. Maka itu menjadi satu perkara kita telah menzalimi mereka. Kita telah berlaku zalim kepada anak murid kita. Kita tak cuba memberi soalan-soalan berbentuk high order thinking semasa orally di dalam bilik darjah. Sedangkan kita tanya dalam exam berbentuk high order thinking. So bermakna kita telah berlaku zalim kepada mereka. So to be fair, maka kita kena ada that kind of suasana, fenomena, situasi yang macam ni. Okay, next tuan-tuan. Okay, baru habis sukan dekat apa? Dekat mana? Masya Allah tuan. So bermakna kat sini kita kena set dalam topik-topik kita bukan sahaja untuk exam bertulis, tetapi soalan-soalan bentuk mencabar. Okey, untuk menyempurnakan jenazah,
Okey, kita nak solat jenazah. Solat jenazah apa dia punya perlu ada? Oh, kena baca Fatihah. Apa lagi? Apa lagi tuan-tuan? Solat jenazah? Baca selawat. Lagi apa? Lagi apa? Doa kepada si mati. Lepas tu lepas habis takbir apa dia keempat, bagi salam. Bukan itu soalan yang nak ditanya di dalam exam. Tetapi soalannya apa? Kita dapati ramai daripada kalangan orang yang melawat orang-orang berlaku kematian, mereka tidak menyempurnakan solat jenazah. Apa pandangan anda? Itu soalannya. Dia bukan tanya apa rukun-rukun solat jenazah, sembahyang jenazah tadi. So, that type of question kita kena biasakan. Dilontarkan di dalam bilik darjah. So itu yang kata ada bronze, ada silver, ada gold. Yang that kind of question tadi masuk dalam gold punya jenis questioning, soalan yang mencabar. Especially dalam, kalau kita di sekolah ni, soalan bahasa Melayu, betul tak? Itu kalau zaman-zaman saya dulu tu cukup takut-takut BN Julai. Zaman tuan-tuan lain pun, tuan-tuan orang-orang hebat, cukup takut BN Julai. Sampai SP 89 pun dah bocor. Lepas 89 bocor, baru tahun ni bocor biasa kan. Saya pernah merasa lah soalan bocor dulu. Siapa 89 SPM kat sini angkat tangan? Ada, kita sebaya bahasa klasik bocor. So bermakna kat sini kita kena ada soalan bentuk challenge, bukan soalan berbentuk rasa pengetahuan kefahaman saja untuk student yang rendah, low tadi. Yang tinggi tu memang mencabar. Kalau dalam kelas 3A tu kita tahulah. Okay. Si Aminur Rashid ni aku orang kena jaga-jaga. Soalan apa pula dia nak letakkan kepada aku? Mana set minda kita dah ada dah sebelum masuk kelas 3A tadi. Bermakna kita bukan saja kita meraih budak-budak yang sederhana yang lemah, tanpa kita mengabaikan budak-budak yang junior tadi. Okay? Kita kena bersedia dengan jawapan dan lontarkan soalan yang peringkat creativity, peringkat synthesis dan analysis to that kind of student. Itu yang saya masukkan sebagai soalan yang berbentuk challenge. Yang ini yang Tuan Zahari masukkan tadi, ya, think, pair and share. Okey. Makna kata kat sini daripada teachers yang mengutarakan soalan, dua orang yang mengutarakan soalan tu tak boleh jawab, dia bincang, okay, dia suarakan, student share, improve answer dan share dengan kelas. Bermaksud kat sini konsep apa? Tuan-tuan, saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, balik sekolah rendah, pergi ngaji Quran, pakai galah kain kat sini, okay. Sampai kat depan tebu bawa pakai kain. Sebelum jumpa tebu tu pakai seluar pendek. Dia zaman sekolah dulu, dah jemput pengawal tu pakai seluar pendek. Tak ada bayarnya ke bayar lebih kan. So nak cerita sampai saya di depan tebu 50-60 orang baca. So tebu cakap apa? Ni amalan arwah tebu saya. Ni adik tu ajar yang adik-adik ni. Maksudnya apa tu? Dia telah mengimplikasikan think, pair and share. Sebelum dijumpa dengan tu guru mengaji Quran tadi, dia telah laksanakan konsep tadi. Mana pendengar? Dia istilah orang utara tu orang Kelantan. Dia pendengar bersama-sama rakan sebaya, baru dia pergi kepada tubuh. Dia sampai kat tubuh bermakna apa tuan-tuan? The fluence. Itulah konsep yang kita nak bawa dalam TPS ni, think, pair and share. Maksudnya semua pelajar dapat merasai soalan, dapat merasai jawapannya. 45 orang, 50 orang dalam kelas merasai. Itu yang kita nak. Bukan kita nak golongan tertentu saja merasai jawapan tadi. Orally punya informasi berlaku daripada setengah-setengah golongan. No. Tetapi every each of student. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa dengan instrument development, okay, bina soalan, dan antara item-item yang kita tanya bila kita buat kajian tentang teaching practice amalan pengajaran guru ialah every each of student merasai. Pernah tak ditanya soalan high order thinking oleh guru dia? Apa bentuk kalau kualitatif? Apa bentuk soalan guru pernah tanya kamu? Okey, itu antara instrumen item-item yang boleh ditanya di dalam item. Nak menunjukkan